Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 32 orang maut manakala 85 lagi cedera selepas dua kereta api bertembung di sebuah lokasi berhampiran Bandar Larissa di Greece lewat malam Selasa lalu. Jurucakap bomba Vasilis Vatrakogiannis mengesahkan bahawa 3 gerabak telah tergelincir dari landasan selepas sebuah kereta api barang dan sebuah tren yang dinaiki 350 penumpang bertembung di laluan antara Athens dan Thessaloniki. Sekurang-kurangnya 32 orang meninggal dunia setakat ini. Seramai 85 orang cedera dihantar ke hospital berdekatan, kata Vatrakogiannis dalam sidang akhbar sambil menambah bahawa usaha menyelamat mangsa yang masih terperangkap sedang dijalankan. Media Greece menyifatkan insiden nahas itu sebagai kemalangan kereta api paling terburuk di Greece. Kira-kira 150 anggota bomba dan 40 ambulans dikerahkan ke lokasi kejadian. Demikian menurut perkhidmatan kecemasan Greece. Kren dan kaki tangan mekanikal turut dihantar untuk cuba mengalihkan serpihan dan kenderaan yang terbalik. Sekurang-kurangnya 100 pendatang asing tanpa izin atau parti dikhawatiri maut, termasuk 12 kanak-kanak selepas bot dinaiki mereka pecah dipukul ombak semasa dalam perjalanan ke Crotone, Itali minggu lalu. Difahamkan, bot membawa 200 penumpang itu merangkumi warga Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria, Iraq dan Iran. Mayat parti berkenaan ditemui terdampar di pantai pusat peranginan tepi laut berdekatan wilayah Calabria. Pengawal pantai berkata 80 orang ditemui masih hidup manakala selebihnya dikhawatiri maut atau mati lemas dalam tragedi itu. Media Itali Sky TG24 melaporkan sekurang-kurangnya 3 mangsa yang terselamat kini ditahan kerana disyaki membantu melakukan pelayaran haram dari Izmir, Turkiye, termasuk seorang yang ditahan atas dakwaan pemerdagangan manusia. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata lebih 24 warga Pakistan dipercayai antara mereka yang lemas dan meminta diplomat untuk mengesahkan laporan itu secepat mungkin. Di pusat penerimaan sementara di Bandar Isola di Capo Rizzuto, ada di antara mereka yang menangis. Ada yang hanya merenung dalam kekosongan sambil dibaluti selimut. Wakil Badan Amal Medicine Sans Frontieres MSF Sergio Didato berkata mereka yang terselamat kini mengalami trauma. Sesetengah kanak-kanak dilaporkan kehilangan seluruh keluarga mereka. Kami menawarkan semua sokongan yang kami mampu, katanya. Seorang budak lelaki berusia 16 tahun dari Afghanistan kehilangan kakaknya yang berusia 28 tahun. Dia kini tidak dapat mencari kekuatan untuk memberitahu ibu bapanya mengenai kehilangan kakaknya itu. Seorang lelaki berusia 43 tahun dari Afghanistan terselamat bersama anak lelakinya berusia 14 tahun. Tetapi isteri dan 3 lagi anaknya yang berusia 13 tahun, 9 dan 5 tahun tidak berjaya diselamatkan. Seorang lagi wanita Afghanistan yang menangis ketika diselamatkan tidak berganjak dari pantai selepas kehilangan suaminya. Perkembangan terbaru pada Selasa, 2 kapal pengawal pantai meneruskan pencarian di perairan luar pesisir dari utara hingga selatan Steccato di Cutro, manakala helikopter meninjau kawasan pantai bersama kenderaan di darat. Komander Bomba Wilayah Roberto Fasano berkata pihaknya tidak yakin masih ada yang terselamat dalam tragedi itu kerana keadaan laut yang bergelora, namun masih menaruh harapan keajaiban mungkin berlaku. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu membuat lawatan rasmi selama 2 hari ke Republik Filipina. Datuk Seri Anwar diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk lawatan rasmi kelimanya ke negara ASEAN sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada akhir tahun lepas. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan isteri mendarat di pangkalan udara Villamor
pada pukul 12.50 tengah hari. Sebaik tiba di pengkalan udara itu, beliau disambut oleh Setiausaha Kebajikan Sosial dan Pembangunan Filipina, Rexlen Gatchalian, selaku Menteri Pengiring. Kemudian, lagu kebangsaan Malaysia Negaraku dimainkan, diikuti lagu kebangsaan Filipina Lupang Hinirang. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Duta Besar Malaysia ke Filipina Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony. Pada sebelah petang, Datuk Seri Anwar melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacañang dan diberikan sambutan negara, diikuti mesyuarat dua hala antara delegasi kedua-dua negara. Pada Khamis pula, Perdana Menteri dijadual menyampaikan syarahan umum bertajuk 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia, pengajaran strategik buat ASEAN di Universiti Filipina yang ditubuhkan pada 1908. Beliau juga menerima anugerah ijazah doktor kehormat daripada Senat Universiti itu serta mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Filipina. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat memaklumkan virus selesema burung H5N1 yang menjangkiti dua individu di Kemboja dikenal pasti sebagai clade endemik selesema burung yang tersebar di negara itu. Kes yang dilaporkan minggu lalu itu telah menimbulkan kebimbangan yang berpunca daripada strain baharu H5N1 clade 2.3.4.4b yang muncul pada 2020 dan menyebabkan bilangan kematian tertinggi, membabitkan burung liar dan ayam ternakan sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Bagaimanapun, penelitian yang dibuat setakat ini menunjukkan sebaliknya. Pada Sabtu lalu, CDC dalam satu kenyataan mengenai perkara itu berkata, penjujukan genetik awal yang dijalankan Kementerian Kesihatan di Kemboja mengesan virus itu sebagai H5 clade 2.3.2.1c yang telah beredar di Kemboja, membabitkan burung dan ayam selama bertahun-tahun dan secara sporadis menyebabkan jangkitan kepada manusia. Tindak balas perlu diselaraskan dan dibuat dalam kadar segera untuk mengelakkan ia terus menular dan bagi menghadkan pendedahan kepada mana-mana sumber biasa. CDC turut memberitahu siasatan terhadap sumber dan bagi mengesan sebarang kes tambahan sedang giat dijalankan. Namun jelasnya setakat ini tidak ada petunjuk mengesahkan berlaku penyebaran membabitkan manusia kepada manusia. Empat individu yang didakwa berhubung pembunuhan model terkenal Abby Choi, 28 tahun, hadir di mahkamah pada Isnin selepas polis menemui bahagian badan mangsa di sebuah rumah yang terletak di sebuah perkampungan di pinggir bandaraya berkenaan. Polis Hong Kong berkata mereka mendakwa tiga lelaki berumur dalam lingkungan 28 hingga 65 tahun atas dakwaan membunuh dan seorang wanita berusia 63 tahun atas satu pertuduhan kerana menghalang kes itu. Menurut polis, mereka yang didakwa membunuh model itu termasuk bekas suaminya Alex Kwong, bekas abang ipar dan bekas bapa mertuanya. Pembunuhan pempengaruh tempatan itu yang baru-baru ini menghiasi muka depan majalah fashion digital The Official Monaco telah mendapat liputan meluas di pelbagai akhbar selepas beliau dilaporkan hilang sejak Selasa minggu lalu. Polis menemui beberapa bahagian badannya di rumah 3 tingkat di kawasan pedalaman Taipo minggu lalu. Menurut satu kenyataan, pihak polis turut menemui alat penghiris daging dan gergaji elektrik di tempat kejadian. Syarikat roket Elon Musk, SpaceX, akhirnya berjaya melancarkan kru seramai 4 orang dalam perjalanan ke stesen angkasa antarabangsa pada awal Khamis yang terdiri daripada angkasawan Rusia dan angkasawan Emirat Arab Bersatu serta 2 anak kapal NASA. Kenderaan pelancar SpaceX yang terdiri daripada roket Falcon 9 dengan kapsul Crew Dragon yang dikendalikan secara autonomi yang dipanggil Endeavour
melepas pada 12.34 pagi dari Pusat Angkasa Kennedy NASA di Cape Canaveral, Florida. Siaran langsung dari laman web NASA menunjukkan kapal angkasa setinggi 25 tingkat itu meluncur naik dari menara pelancaran ketika 9 enjin Merlinnya mengaum sambil melepaskan awan wap yang berkepul-kepul dan bola api kemerahan yang menerangi langit sebelum fajar. Penerbangan itu akhirnya berjaya selepas 72 jam percubaan pelancaran awal dibatalkan pada Isnin akibat aliran cecair pencucur enjin yang tersumbat. NASA berkata masalah itu telah diselesaikan dengan menggantikan penapis yang tersumbat dan pembersihan sistem. Misi sains tersebut yang dijangka mengambil masa 6 bulan akan merangkumi kira-kira 200 eksperimen dan demonstrasi teknologi daripada penyelidikan mengenai pertumbuhan sel manusia di angkasa hingga mengawal bahan mudah terbakar dalam microgravity. Kru ISS terbaru itu diketuai oleh Bowen, 59 tahun, seorang pegawai kapal selam Tentera Laut Amerika Syarikat yang pernah berada di orbit selama lebih 40 hari sebagai veteran dalam 3 penerbangan ulang-alik angkasa dan 7 kali spacewalk. Rakannya yang juga angkasawan NASA Warren Woody Herbert, 37 tahun, merupakan seorang jurutera dan juruterbang komersial. Misi yang juga dikenali sebagai Cruise 6 itu mendapat perhatian kerana penyertaan angkasawan dari UAE Sultan Al-Neyadi, 41 tahun, dan merupakan hanya orang kedua dari negaranya yang telah terbang ke angkasa. Kru yang keempat ialah angkasawan Rusia Andrei Fadyev, 42 tahun, yang seperti Al-Neyadi ialah seorang jurutera dan orang baru penerbangan angkasa lepas yang dilantik sebagai pakar misi untuk pasukan itu. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.